Sahih DRTM, jenama dipercayai. Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Nur Amalin Abdul Halim dalam Berita Melaka FM. Baik, kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Melaka. Sebanyak 14 kes positif COVID-19 direkodkan semalam dengan 13 merupakan kes tempatan dan 1 kes banduan atau OKT atau parti. Jabatan Kesihatan Negeri menjelaskan sejumlah 758 kes masih lagi dirawat di hospital dan PKRC dengan 8 di ICU dan 3 memerlukan bantuan alat pernafasan. 20 kes sembuh dan tiada kematian baru direkodkan. Turut dimaklumkan kluster teknologi kesidang diisytiharkan tamat semalam. Kerajaan negeri bercadang menjadikan Dewan Tun Ali Bukit Katil sebagai lokasi tambahan untuk pelaksanaan suntikan vaksin COVID-19 fasa pertama yang bakal tiba di negeri ini 24 Februari ini. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, selain Hospital Melaka dan klinik kesihatan, Dewan berkenaan turut dicadangkan bagi memberi keselesaan kepada petugas dan penerima vaksin itu nanti. Malah katanya perbincangan juga telah dilaksana dengan Tenaga Nasional Berhad TNB bagi memastikan bekalan elektrik di semua lokasi pemberian vaksin berada dalam keadaan baik supaya vaksin itu juga kekal disimpan dalam suhu yang ditetapkan. Okey, dengan TNB kita dah buat perbincangan dengan TNB untuk memastikan bekalan elektrik ini tidak terputus atau shutdown. Dan yang paling penting untuk fasa pertama ni, agihan ni adalah berlaku di semua KK, klinik kesihatan, klinik kesihatan dan juga dan tentulah di hospital sendiri Dan kita mencadangkan di peringkat ini iaitu di Dewan Tun Ali juga, di Dewan Tun Ali. Sebab Dewan Tun Ali itu ada centralized, berpusat sikit di kawasan besar. Sebab ramai yang akan datang ni. Kemungkinan ada KK-KK yang tak boleh tampung di segi parking dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Air Molek. Suntikan vaksin di Melaka akan mula dilaksana pada 28 Februari. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Melaka menyambut baik pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan secara berfasa yang bermula esok. Yang di-Pertua PVATM Negeri Datuk Seri Muhammad Fazil Syafiee berkata pihaknya juga bersedia membantu ahli yang mahu mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kita dalam PVATM pun kita telah bincang, insya-Allah kalau perlu orang-orang yang tak tahu nak daftar macam mana, kita tulis nama, hantar kepada pejabat kesihatan untuk dia bagi fasa yang kedua. Fasa yang pertama peralanan, fasa yang kedua untuk orang-orang yang umur 60 ni yang sakit-sakit ni, kita insya-Allah kita tulis nama, kita hantar pergi. Takut dia orang ni tak tahu nak daftar, insya-Allah kita akan uruskan. Mengulas selanjut, katanya perbincangan juga telah dilaksana pihaknya untuk memastikan semua ahli jawatan kuasa AJK di 14 cawangan PVATM seluruh Melaka turut menerima vaksin COVID-19 memandangkan tugasan mereka yang kerap menyantuni dan membantu ahli setiap hari. Dalam pada itu, warga Emas juga menyambut baik pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Berdasarkan tinjauan di Melaka, rata-rata mereka senada berharap dengan adanya vaksin COVID-19, kehidupan dapat kembali seperti sedia kala. InsyaAllah lah benda tu memang baik untuk kita. Yang membaikkan kita Allah Ta'ala dengan izin dia. Tapi ikhtiar dia ni lah dia kan, vaksin ni. Makcik suka, makcik bersyukur sebab kita nak takut benda tu. Kalau kita dah ada benda tu kan, kita boleh jalan mana-mana. Kita dah tak takut masalah pun. Kita boleh pergi luar negara ke, nak pergi umrah ke apa. Lebih baiklah kalau sekiranya kalau ni ada vaksin ni, dapat semangat daripada tu kan. Daripada KKM memang saya alu-alukan lah. Pemberian vaksin bagi saya amat baik dan dia amat dialu-alukan oleh veteran yang berumur warga Emas lah, sebab kebanyakan daripada mereka ni antibiotik dah kurang. So dengan adanya vaksin nanti mungkin sedikit sebanyak dapat menahan penyakit ni daripada datang menghingap kepada diri mereka.
Mereka yang ditemui Jamilah Abdul Rahman, Hafizah Ibrahim, Abdul Rahman Mat dan Lieutenant Kolonel Besar Suhaimi Aziz. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan dijangka bermula pada April sehingga Ogos 2021 dan akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Mereka ialah warga emas dan golongan rentan berusia 60 tahun ke atas yang mengalami masalah seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Kerajaan negeri sasar 2,000 peluang pekerjaan yang boleh dimanfaatkan rakyat negeri ini menerusi Karnival Kerjaya 3 daerah peringkat negeri 2021 bermula 10 April depan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, penganjuran Karnival Kerjaya berskala besar itu melibatkan 3 Karnival Kerjaya di ketiga-tiga daerah negeri ini. Katanya Masjid Tanah akan menjadi daerah pertama penganjuran Karnival itu pada April, diikuti Melaka Tengah, pertengahan tahun dan Jasin pada hujung tahun ini tertakluk kepada situasi semasa pandemik COVID-19 dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurutnya, antara aktiviti yang disediakan ceramah oleh usahawan dan selebriti berjaya, kaunseling kerjaya serta pameran kerjaya. Tambahnya, karnival itu diharap dapat merealisasikan 40 titik utama belanjawan 2021 dalam membantu dan mensejahterakan rakyat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC memperuntukkan RM20,000 bagi pelaksanaan program KPT MIDEC Siswapreneur. Untuk itu, golongan siswa di negara ini digalakkan untuk memohon pembiayaan mikrokredit tersebut untuk menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Timbalan Menterinya, Datuk Mas Irmiati Samsudin berkata, sejak awal tahun ini MIDEC hanya menerima 14 permohonan dan 7 daripadanya telah diluluskan tekun nasional dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM21,000. Beliau berkata pembiayaan itu melibatkan pinjaman antara RM1,000 hingga RM5,000 bagi seorang siswa dengan faedah serendah 4% dan permohonan terbuka untuk pelbagai perniagaan. Dan saya melihat masih ada tidak keterbukaan lagi kepada ibu bapa ataupun penjaga apabila anak mereka ingin menjadi usahawan dan juga untuk membuat pembiayaan. Jadi pada saya, kita sebagai ibu bapa harus memberikan galakan. Kerana selepas kita keluar daripada pusat pengajian tinggi, tidak semestinya kita bergantung harap hanya untuk makan gaji semata-mata, tetapi kita harus mengajar mereka, anak-anak muda ini, untuk menjadi usahawan kerana apabila usahawan, dia punya pengembangan perniagaan itu cukup luas dan rezeki itu cukup maksudnya banyak sekali. Berbanding dengan kita hanya makan gaji, hanya terhad setakat itu dan juga naik pangkat dan juga mengambil masa yang lama. Beliau berkata demikian ketika menyerahkan pembiayaan terbabit kepada salah seorang penerima di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Masjid Tanah. Katanya setakat ini program rintis itu yang dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi KPT melibatkan 15 institusi pendidikan tinggi IPT terpilih merangkumi 4 universiti dan 11 politeknik serta kolej komuniti. Sekian berita Radio Melaka FM. Berita disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Terus patuhi SOP dan amalkan norma baharu. Ingat, kitalah sebenarnya barisan hadapan untuk mengawal penularan pandemik COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3